Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, selamat. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat pada petang ini untuk kita sambung bengkel PRS Awesome tahap sulung daerah Sabak Bernam bagi tahun 2021. Okey. Pertama sekali terima kasih diucapkan kepada Cikgu Muhammad Hasnan selaku ketua fasilitator bengkel ini kerana sudi menjemput cikgu untuk memberikan perkongsian tentang tajuk kemahiran dalam membuat keputusan. Okey, dengar ya suara cikgu? Dengar. Okey, thank you very much. Okey, don't worry, kita tak akan ambil masa yang lama. Mungkin dalam paling lama pun 30 minit, paling cepat pun mungkin 29 minit. Okey. Pertama sekali kita recap dulu. Kita dah kamu semua dah belajar ataupun dah mengikuti 3 topik sebelum ni, betul? Betul. Okey. Dan hari ini kita akan sambung kepada satu topik yang cikgu kira juga sangat penting kepada kemahiran kamu sebagai seorang PRS secara umumnya dan sebagai seorang manusia ataupun insan dalam kehidupan kita sehari-hari, iaitu kemahiran membuat keputusan. Okey, first of all, apa yang kita kena tahu tentang membuat keputusan ini ialah big why dia. Kenapa kita nak kena buat keputusan? Okay, ada tak sesiapa tahu kenapa kita kena membuat keputusan? Ataupun kenapa kita kena membuat keputusan yang betul? Okay, ada respon? Kenapa kita kena membuat keputusan yang betul? Supaya tak tersilap langkah. Okay, betul. Nurul Ain cakap supaya tidak tersilap langkah. Yes, sangat betul. Kerana apa? Kita sebagai manusia itu satu dan sebagai seorang pembimbing rakan sebaya, keputusan yang nak dibuat itu mestilah betul. Dan yang paling penting, keputusan yang nak dilakukan itu tak bolehlah keputusan yang salah. Okey. Ada satu pepatah yang menyatakan bahawasanya don't make promises when you are happy and don't make decision when you are angry. Okey, dekat sini kita dapat simpulkan bahawasanya untuk membuat keputusan atau membuat sebarang keputusan pun, pertama sekali kita tidak boleh membuat keputusan semasa kita sedang beremosi. Khususnya emosi yang negatif lah kan. Contohnya emosi marah ataupun emosi gembira. Kita buat keputusan, okey, hari ni saya gembira sangat dapat berjumpa dengan orang yang saya sayang. Jadi bila kita gembira yang melampau dan ada pula orang yang mengambil peluang itu untuk meminta sesuatu dan kita jawab okey boleh, sedangkan perkara yang diminta itu memerlukan satu tindakan ataupun keputusan yang betul. Okey, bukan suka-suka sahaja. Begitu juga dengan kalau kita marah. Sebab bila kita beremosi, marah khususnya, bila kita buat keputusan, maka hasilnya akan dapat keputusan yang sangat salah lah. Okey, tengah marah buat keputusan, maka kesannya itu akan berpanjangan. Contohnya paling simple, bila kita berkawan, kita marah dengan kawan kita, emosi sedang menguasai diri, pemikiran tidak dapat dijelmakan dengan betul, makanya hasilnya akan kesannya teruklah. Contoh kawan kita pun, dah kenapa engkau ni? Jadi elakkan daripada membuat keputusan semasa kita sedang beremosi. Okey, kita pergi kepada definisi dia. Apa itu sebenarnya kemahiran membuat keputusan? Decision making. Sebelum cikgu nak kita bawa kamu bahawasanya setiap hari pun kita membuat pelbagai keputusan. Contohnya kita bangun pagi,
okey, bangun pagi, hari ni kita nak buat apa? Dan kita fikir, okey, nak buat ini, nak buat itu. Kita dah ada plan. So keputusan mana, plan mana yang nak diikut, nak dibuat itu pun memerlukan kemahiran membuat keputusan supaya perjalanan hidup kita pada hari itu berjalan dengan lancar. Contoh paling simple, kita nak pakai baju apa pun perlu membuat keputusan yang betul. Takkan nak pakai seluar kuning, baju hijau, tudung pink. Jadi mungkin jadi macam tak berapa nak kena. Jadi keputusan yang betul perlu dilakukan. Maksudnya membuat keputusan ini bukanlah perkara biasa ataupun perkara yang simple. Dia ada kalanya nampak simple tapi ia memberi kesan kepada diri kita, orang sekeliling dan kehidupan kita sendiri. Okey, kita go through kepada definisi. Okey. Kemahiran membuat keputusan ini ialah proses mental yang memerlukan seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan terbaik daripada beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. Okey. Dia dah kata proses mental. Bila kata proses mental, dia melibatkan kepada dua aspek iaitu pemikiran dan juga tingkah laku. Kita fikir apa kesan baik dan kita laksanakan keputusan itu untuk kita mendapatkan keputusan ataupun kesan yang baik, iaitu tujuan dia. Okey, membuat pilihan yang baik secara konsisten ialah kunci kejayaan dalam kehidupan dia. Cikgu faham, mungkin ada dalam kalangan kita yang akan mengatakan, cikgu saya sering kali membuat keputusan yang salah. Saya sepatutnya pergi ke sekolah yang saya dapat semasa di tingkatan 4, tapi saya membuat keputusan untuk stay, ataupun kamu kata saya sepatutnya stay di sekolah lama, saya tak perlu tukar kepada sekolah yang baru. Okey, nampak tak? Keputusan yang kita buat itu kadang-kala mengganggu kita pada masa akan datang, tapi sebenarnya berbalik pula kepada kehidupan kita, nama itu kita dalam hidup kita ini, niat kita untuk belajar, untuk mendapatkan sesuatu, membuat keputusan, silap membuat keputusan, jatuh, sedih, emosi-emosi yang seperti itu sebenarnya adalah lumrah dalam kehidupan. Tapi semakin kamu dewasa, semakin kamu meningkat usia, kematangan itu akan membantu untuk kita ataupun kamu membuat keputusan. Dalam konteks ini, kamu sebagai PRS, contoh ditanya oleh klien ataupun kawan kamu, macam mana aku nak buat macam ni, aku dah buntu, dah tak tahu nak buat macam mana. So, kita tak boleh membuat keputusan untuk dia, tapi kita boleh memberi guide ataupun panduan kepada rakan kita untuk dia berfikir dan dia mendapat celik akal ataupun insight ataupun kefahaman yang jelas tentang apa yang perlu dia buat. Sebab tu membuat keputusan ini bukanlah berdasarkan kepada emosi, tapi dia kena ada fikiran yang betul, yang jelas dan juga emosi yang betul. Okey, yang seterusnya. Kemahiran membuat keputusan adalah sangat penting untuk mendapatkan hasil yang diingini. Contohnya, kita nak buat keputusan memang tak, sebabnya kita nak tahu perjalanan seterusnya. Sebab kita berada di satu persimpangan. Okey, nak ke kanan ataupun ke kiri. Keputusan yang mana kita nak buat? Ke kanan ataupun ke kiri. Jadi, mungkin ke kiri itu lebih baik daripada yang di kanan. Mungkin yang kanan itu lebih baik daripada yang di kiri. Tapi macam mana ni nak menentukannya? Jadi yang pertama sekali kenalah membuat penilaian ataupun saringan ataupun fikir betul-betul dulu. Nak ke mana? Janganlah tengok macam kita guna kita punya pemikiran je ataupun kita punya naluri je. Sanalah aku selalu aku makan guna tangan kanan, jadi aku nak ke simpang yang kanan lah. Sedangkan hala tujunya mungkin di sebelah kiri. So banyak perkara, banyak aspek yang perlu dititik beratkan ataupun yang perlu difikirkan ataupun yang dipengaruhi dalam membuat sebarang keputusan. Okey. Keputusan selalunya dipengaruhi oleh pelbagai faktor.
Okey, nak buat keputusan ni dia bukan saja-saja. Dia ada faktor-faktor yang mempengaruhi dia. Apa benda ni? Apa faktor-faktor yang mempengaruhinya, cikgu? Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam membuat keputusan. Ada 5 yang selalu dibincangkan, iaitu yang pertama pemikiran dan emosi, yang kedua ialah sosial, yang ketiga ialah rakan sebaya, yang keempat ialah media ataupun media sosial, dan yang kelima ialah masyarakat. Kelima-lima ini ialah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan kemahiran membuat keputusan. Okey, nak tak nak kita kena ada benda ini yang mempengaruhi kita dalam membuat keputusan. Okey, kita tengok satu persatu. Kita tengok yang pertama iaitu pemikiran dan emosi. Okey, pemikiran dan emosi. Keputusan kita banyak dipengaruhi oleh emosi. Emosi yang ada pada ketika kita membuat keputusan itu yang akan menentukan hala tuju ke mana keputusan kita itu akan diteruskan. Dan juga emosi. Nak tak nak, pemikiran dan juga emosi itu kena saling bergantungan. Dia tak boleh, pemikiran kata hijau, emosi kata merah. Dia tak boleh macam tu. Bila macam tu, dia akan menghasilkan keputusan yang salah. Okey. Konsepnya ialah emosi kena tenang dan stabil. Kalau kita beremosi, kita tak stabil, keputusan yang kita buat memang akan salah. Sebab itu, kalau kita lihat kes-kes yang banyak yang berlaku pada masa sekarang ini, kita banyak gagal disebabkan oleh kelemahan kita semasa mengawal emosi. Kita biarkan emosi itu yang mengawal kita, bukan kita yang mengawal emosi. Ya, mungkin ada dalam kalangan kamu yang cakap, cikgu, bukan senang cikgu untuk mengawal emosi. Ya, betul. Itu satu paradoks yang sangat cikgu setuju. Sebab orang akan kata, engkau senanglah engkau cakap, engkau boleh. Engkau tak berada di kasut aku, engkau tak berada di tempat aku. Kesusahan yang aku alami ini bukan, engkau takkan rasa, kau cuma boleh mampu. Ya, kita hanya mampu mengucapkan ucapan-ucapan yang mampu memberikan dia kelegaan. Tapi tak semua orang mampu memberi empati kepada orang lain. Okey, berbalik pula kepada itu, emosi itulah yang perlu dijaga supaya kita tidak salah membuat keputusan. Kerana apa? Bila salah membuat keputusan, maka kesannya akan berpanjangan. Bila kesannya berpanjangan, memang akan banyak kekurangan yang akan timbul. Apabila kita mengalami emosi negatif, kita cenderung untuk fokus kepada benda lain dan bukan kepada isu yang timbul itu. Contohnya, kita gaduh dengan kawan kita disebabkan oleh benda yang simple je. Tak ajak makan sekali semasa di dewan makan. Contoh untuk pelajar asrama. Sebab cikgu banyak dapat kes macam tu. Jadi bila dah beremosi, memendam perasaan, benda itu akan memberi kesan yang panjang, terutamanya kepada remaja. Jadi nak tak nak, dia akan memberi kesan kepada diri kita dan juga orang yang lain. Okey, nak tak nak, memang kita kena fokus kepada isu yang timbul, bukan isu sampingan. Contoh macam tadi, tak ajak kawan, kawan tak ajak kita makan sama, sedangkan sebelum ni sama. Jadi bila timbul macam tu, dia akan menerbitkan persepsi pemikiran yang negatif dan seterusnya menimbulkan emosi yang salah, yang negatif. Dia tak nak kawan dengan aku ke? Kenapa? Sebab emosi pemikiran sebegini sangat dominan dalam kalangan remaja, khususnya yang berada di bangku persekolahan. Contohnya, darjah tingkatan 1 sampailah tingkatan 3 dan 4. Tingkatan 5 insya-Allah dia boleh coping dengan semua ini. Jadi bila dia rasa macam tu, mula dia akan buat keputusan yang salah. Okay, fine, tak nak kawan aku kan? Okay, fine, tak nak kawan. Okay, so dia membuat keputusan untuk menjarakkan diri daripada kawan dia. Sedangkan kawan ni tu mungkin terlupa nak ajak dia makan.
sama. Sedangkan jadi benda ini, itu yang cikgu cakap, pemikiran yang salah dan emosi yang tak tenang akan menyebabkan gangguan kepada membuat keputusan. Sama juga kamu sebagai pembimbing rakan sebaya, kamu sendiri tidak boleh beremosi kepada rakan-rakan kita yang meminta pertolongan. Contohnya, kau ni banyak kali dah aku pesan, banyak kali aku nasihat macam ni, kau tak nak dengar. Jadi PRS tidak boleh beremosi. Sebab bila PRS beremosi yang negatif, maknanya konsep bantu diri untuk bantu orang lain itu tidak terjana dengan sepenuhnya. Sebab kita kena faham ya, kita kena faham bahawa setiap individu yang ada di muka bumi ini sangat unik. Katalah dalam meet kita sekarang ada 15 orang. 15 orang ini ada trait personality yang berbeza. 15 orang ini ada pemikiran yang berbeza, ada emosi yang berbeza. Dia tak sama. Mungkin Nur Aliyah tak sama dengan Nurul Ain. Jadi perkara itu sangat penting dalam membuat keputusan. Jadi konklusinya, nak membuat keputusan, pemikiran dan emosi itu harus tenang dan stabil. Supaya apa? Supaya bila kita melakukan, dah buat keputusan itu, keputusan yang dah ditetapkan itu tidak akan memberi kesan yang buruk kepada diri kita dan juga orang lain. Sebab kita nak buat keputusan supaya benda itu tidak mengganggu orang lain. Okey, kita pergi pula yang kedua, iaitu sosial. Apa sosial dalam mempengaruhi kemahiran membuat keputusan, cikgu? Okey, sebagaimana yang kita sedia maklum, kita hidup dalam lingkungan masyarakat, sosial. Okey. Tekanan sosial dan juga atau masa yang terhad untuk membuat keputusan itu akan memberi gangguan ataupun memberi kesan kepada kemahiran kita membuat keputusan. Contohnya kita berada di satu situasi yang sangat genting. Masa tak cukup, masa dah time. Lepas tu tekanan daripada sekeliling kita. Jadi apa yang perlu kita buat? Jadi sekiranya kita tidak betul-betul membuat keputusan, maka dia akan memberi kesan yang buruk. Baik atau buruk bergantung pada yang membuat keputusan. Contohnya, ada satu situasi yang berlaku di mana seorang PRS perlu membuat keputusan berkaitan tentang kes seorang klien ataupun kawan dia. Kes besar. Jadi apa yang dia nak buat macam ni? Dia nak simpan ataupun dia nak bagi tahu untuk tindakan seterusnya. Tindakan itu bukan tindakan untuk mengenakan kawan kita itu, tapi tindakan untuk membantu. Tapi jika kita salah, dia akan memberi kesan kepada kedua-dua pihak. Jadi perlunya membuat keputusan yang betul, kena pandai manage tekanan sosial dan juga masa yang ada. Sebab ramai dalam klien cikgu yang cakap, okey cikgu, saya dah tak cukup masa cikgu. Masa untuk diri saya sendiri dan juga masa untuk kawan-kawan ataupun tugas saya sebagai PRS. Okey. Jadi benda itu kamu kena susun semula dan make sure keputusan dan juga tindakan daripada keputusan itu memberi impak yang baik kepada diri kamu dan juga kepada kawan yang kita nak bantu. Contohnya tadi macam cikgu cakap, kawan ada masalah yang perlu diselesaikan dan benda tu memerlukan bantuan daripada guru. Apa tindakan kita? Kita dah tertekan ni, tekanan sosial ni, kawan kita ni nak menjaga kerahsiaan aib dia, dalam masa yang sama kita kena bantu dia, kena bagi tahu juga dengan cikgu. Masa dah timing ni, dia dah masa dah suntuk, kita kena bantu dia. Macam mana cikgu? Nak tak nak kita kena bijak membuat keputusan. Sebab itu cikgu cakap ni awal tadi, peranan PRS dia bukan sekadar nak menolong, mendengar je. Sebab kadang-kadang kita berhadapan dengan isu-isu yang besar. Jadi kena bagi tahu. Macam mana nak bagi tahu? So kamu kena bijak dalam mengatur ayat dan juga kerahsiaan itu perlu dijaga. Okey, yang seterusnya. Keputusan kita mungkin berbeza dengan orang yang lebih dewasa. Ya, betul. Keputusan yang dilakukan oleh remaja
tak sama dengan keputusan yang dibuat oleh orang yang lebih dewasa. Dari segi ranking umur. Kalau mengikut kajian pun, keputusan yang lebih sahih, itu mengikut kajian ya, untuk umur 25 ke atas itu lebih dipercayai berbanding umur 25 tahun ke bawah. Okey, jadi nak tak nak kamu akan mengalami perkara ini. Okey. Sekarang mungkin kamu kata, alah cikgu saya buat keputusan apa je pun, keputusan saya yang simple-simple je. Saya nak sambung belajar mana, saya nak study kat mana, saya nak itu, saya nak ini, itu je simple. Tapi semakin kamu dewasa, keputusan untuk kehidupan itu lebih besar. Jadi nak tak nak kena bijak dalam membuat keputusan. Okey, yang ketiga. Ini sangat dominan terutamanya kepada kelompok kamu, iaitu sebagai seorang murid sekolah ataupun remaja. Okey, rakan sebaya. Rakan sebaya dia sangat boleh mempengaruhi dalam membuat keputusan. Dia cakap, tak payah, tak payahlah buat macam ni, susah, menyusahkan je nanti. Dia akan membuatkan kau rasa susah, nanti kena itu, kena ini. Nanti kau malu, nanti kau... Okey, rakan sebaya yang sebegitu perlu dielak kan. Nak tak nak benda tu memang akan ada dengan dalam kehidupan kita. Rakan sebaya yang menghasut, yang tidak memberi sokongan kepada kita. Kita nak buat keputusan yang betul, tapi dalam masa yang sama, naluri kita sebagai seorang remaja memerlukan penerimaan daripada rakan-rakan kita. Okey, macam mana penerimaan itu? Sebab itu kadang-kadang kita membuat keputusan yang salah sebab kita nak diterima oleh kelompok rakan sebaya kita sehingga kita membuat keputusan yang salah. Itu silap. Itu adalah satu tindakan yang silap. Bila kita membuat keputusan untuk diterima sedangkan keputusan yang tidak popular, maka itu akan menjejaskan bukan sahaja dari segi kesan kepada keputusan itu dan juga kepada diri kita sendiri. Jadi balik kepada basic asas dia bahawasanya keputusan yang nak dibuat itu rakan sebaya adalah satu pengaruh yang besar. Cuma kena pandai untuk manage. Janganlah kamu kata, supaya kita ni diterima, kita ikut sahaja saranan rakan-rakan sebaya kita. Sedangkan keputusan yang lebih besar, yang lebih baik adalah sebaliknya. Jadi kena bijak untuk membuat keputusan apabila ada pengaruh rakan sebaya. Kita kena faham ya, boleh membuat keputusan yang baik atau buruk berlandaskan kepada idea rakan sebaya. Sebab pertama sekali remaja ini dia nak diterima je. Acceptance. Bila diterima, kita akan rasa gembira. Bila kita gembira, kita dapat menjalani kehidupan dengan betul. Cuma apabila keputusan ataupun idea rakan sebaya kita itu tidak begitu baik berbanding idea ataupun keputusan yang kita nak buat, makanya dia akan menjadi satu kontradik. Itu yang seboleh-bolehnya kita kena elakkan. Dan pilih kawan, memang kena pilih kawan yang betul. Sebab apa? Bila kita ada kawan yang boleh membantu kita membuat keputusan dengan baik, maka dia akan mempengaruhi kepada kehidupan kita. Kamu sendiri faham, kawan baik dengan kawan biasa itu berbeza. Kadang-kadang kita sebagai remaja, kita lebih suka bertanya tentang siapa dengan kawan kan. Aku nak ni lah, boleh tak bagi cadangan sikit. So kawan akan bagi cadangan. Kalau dapat kawan yang betul-betul memahami, kawan-kawan yang betul-betul empathy, dia akan bagi pandangan ataupun idea yang betul. Tapi kalau dapat kawan yang salah, kita pula berbelah bagi, kita tak apalah jadi kita pula ikut dia. Jadi itu yang salahnya, itu yang kita nak elakkan. Okey, jadi penting untuk memilih rakan sebaya kerana peranan dan pengaruh mereka akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Itu dari segi aspek rakan sebaya. Okey, seterusnya kita tengok pula masyarakat. Okey,
keputusan yang kita buat mungkin takkan berkesan tanpa melibatkan komuniti dan jiran tetangga. Okey, maksudnya apa? Sebab kita berada dalam lingkung masyarakat yang besar. Kita tak hidup kat atas bukit seorang-seorang ataupun duduk dalam hutan seorang-seorang pakai cawat ataupun tak berdunia dengan orang. Tak, sebab kita berada dalam lingkung masyarakat. Jadi membuat keputusan itu seharusnya perlu ada faktor elemen masyarakat. Maksudnya bukanlah masyarakat sekeliling kita, jiran-jiran tetangga yang berada di ruang lingkung kita. Itu pun ya betul, tapi yang berada di sekeliling kita. Mungkin kita membuat keputusan itu supaya tidak menyebabkan ada pihak yang berkecil hati. Contoh simple saja. Kalau kamu sebagai seorang pemimpin satu hari nanti, pertama sekali haruslah menilai bahawasanya sesuatu keputusan itu perlulah meliputi semua pihak, bukan pihak yang berkepentingan saja. Contohnya kamu sebagai seorang ketua di tempat kamu. Nak tak nak, kamu tak boleh memilih bulu. Okey, yang ini je. Kita buat keputusan, okey, yang susah ni tak payahlah. Kita tolong yang ini. So tak boleh macam tu. Kita kena membuat keputusan yang memberikan peluang dan win-win situation kepada semua orang. Sebab itu yang dikatakan membuat keputusan ini pun penting dipengaruhi oleh masyarakat supaya keputusan itu tidak akan membuatkan satu pihak berkecil hati. Ataupun dalam konteks PRS, kamu sebagai ketua PRS ataupun pengerusi PRS, kamu membuat keputusan, dah buat betul lah keputusan ni. Tapi sayangnya kita terlupa bahawasanya kita nak buat satu program yang melibatkan semua ahli PRS. Lepas tu kita dah rancang betul-betul, dah cantik dah semua macam ni, tinggal nak laksana je. Tiba-tiba berlaku satu isu. Rupanya aktiviti yang kita nak lakukan itu tidak sesuai untuk dijalankan atas faktor ada ahli PRS kita yang kurang upaya. Nampak tak? Bila kita buat keputusan itu, kita kena tengok juga orang sekeliling kita, anak-anak buah kita. Bila supaya tidak ada pihak yang tertinggal atau pihak yang berkecil hati. Bila kita buat keputusan sahaja itu tidak akan menyebabkan ada pihak yang berkecil hati. Bila berkecil hati menjadi satu kerja pula kita nak selesaikan masalah yang timbul itu. Jadi sebagai seorang ahli PRS, pengaruh yang seterusnya ialah masyarakat. Nak buat keputusan kena fikir masyarakat sekeliling kita. Konteks kamu sebagai murid sekolah, kawan-kawan kamu, rakan-rakan sekelas kamu, semua perlu difikirkan. Okey, yang seterusnya media sosial. Okey, tahun lepas kalau kamu perasan, ada seorang murid perempuan yang membuat poll di story IG di mana dia membuat pesan hidup ataupun mati. Lebih kurang macam itulah. Okay. Dan ramai orang yang mengundi mati. Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengikut keputusan pool itu, iaitu dia pun membunuh diri. Jadi kamu tak betapa besarnya peranan media sosial ini dalam penentuan dalam membuat keputusan. Kadang bila orang dah hopeless, dia dah hopeless, dia dah tak boleh nak fikir, emosinya tak stabil, pemikirannya terganggu. Kadang dia akan pergi mencari solusi ataupun sumber yang lain. Contohnya di mana? Sekarang ini semuanya berada di hujung jari. Semuanya berada di hujung jari. Dia klik saja akan dapat keputusan. Contohnya yang simple pun, contoh kita lah. Kita saja nak cari maklumat. Kita masuk ke Google search, kita type, kita klik search, keluar semua. Jadi itu adalah perkara yang normal sekarang. Cuma apabila berkait tentang media sosial ini,
pemikiran dan tingkah laku itu mungkin telah dipengaruhi. Dan itu yang sedikit membimbangkan apabila peranan ataupun faktor media sosial ini akan mempengaruhi kita dalam membuat keputusan. Okay, kamu tak payah lihat berapa bilangan likes apa semua, itu contoh je. Tapi contoh kita tengok satu persatu. Okay. Kebanyakan orang sekarang ini seringkali melihat tanpa mendapatkan kesahihan. Dia baca je satu statement ataupun tweet ataupun post, dia akan macam ni rupanya. Sedangkan kesahihan yang ditunjulkan ataupun dipaparkan itu mungkin tidak benar. Okay, itu yang akan menyebabkan fitnah itu satu, dan juga kekurangan, kesilapan dan kelemahan dalam membuat keputusan. Okay. Contoh yang kedua, Twitter. Cikgu yakin semua ada Twitter. Twitter, kalau kita betul-betul tak mempercayai, tak betul-betul cari dia punya kebenaran, maka kita akan terpengaruh dengan apa yang ditweetkan tu. Contohnya, okay, benda yang salah ditweet. So orang akan retweet, komen, like, retweet. Lepas tu dia tweet balik. So benda tu akan berterusan sampai ada beribu-ribu retweet dan juga likes. Sedangkan benda itu mungkin tidak betul. Jadi macam mana kita nak atasi benda ini? Yang pertama ialah sebagai seorang pengguna media sosial harus bijak. Emosi kena tenang. Kita tak boleh cikgu faham mungkin ada dalam kalangan kita yang kata okey, patutlah, rupanya macam ini. Sedangkan benda itu tidak betul. Kerana apa? Kita kena pastikan kesahihan dia terlebih dahulu, barulah kita buat keputusan. Janganlah kita baca je, kita terus percaya. Sebab benda ini yang akan menyebabkan kesilapan dalam membuat keputusan. Dan benda-benda ini sepatutnya kamu sebagai pewaris pimpinan negara pada masa depan harus membuat ataupun harus berfikir dengan lebih panjang, dengan lebih jelas tentang apa yang berlaku sebenarnya daripada untuk terus mempercayai. So, kena semak dulu, baru kita percaya supaya keputusan yang kita buat itu tidak silap. Okey, dan yang seterusnya. Okey, kita tengok pula kenapa kita kena membuat keputusan. Okey, tujuan membuat keputusan. Okey, yang pertama ialah untuk memberi peluang kepada individu untuk membuat pilihan yang terbaik. Sebab kita ada banyak pilihan. Keputusan kita buat keputusan ni beratas kepada pilihan-pilihan yang ada. Jadi kita nak peluang untuk kita membuat pilihan yang terbaik itu ada. Jadi kita tak membuat pilihan yang salah. Dan seterusnya, kita sebagai individu itu tak bertindak terburu-buru yang sehingga boleh merugikan diri kita. Sebab tu kita kena mahir dalam membuat keputusan. Contoh yang seterusnya yang akan menjadikan kita lebih rasional dan sabar. Sebab apa kita rasional dan sabar? Sebab kita kena tengok dulu, okay, pro and cons. So setiap keputusan yang kita nak buat tu, pilihan-pilihan yang ada tu, apa benda yang perlu. Jadi kita semak dulu satu-satu, baru. Sebab itu dikatakan tujuan membuat keputusan itu supaya kita lebih rasional dan lebih sabar. Okay, dan yang keempat, supaya kita memanfaatkan semua informasi yang diperolehi. Kita dah dapat informasi banyak, sekarang kita nak pilih yang mana berdasarkan tujuan kita dan untuk mengelakkan kita daripada membuat keputusan yang salah. Okay, jadi kita manfaatkan semua informasi yang kita dapat. Dah penat kan cari maklumat-maklumat semua, kita tak nak guna. Jadi nak tak nak kita dapatkan semua informasi, kita manfaatkan supaya kita dapat hasilkan satu keputusan yang betul. Okey, cikgu nak kongsikan satu kajian kes iaitu yang dijalankan oleh dua orang penyelidik
Itu Mazli Syam Abdullah dan Saimah Rahman dari Fakulti Pendidikan UKM, di mana mereka berdua membuat satu kajian di mana mereka mengkaji kemahiran membuat keputusan dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Okey, maksudnya pelajar sekolah menengah tu diberikan satu inventory ataupun ujian untuk mereka ini tengok macam mana skill membuat keputusan dalam kalangan pelajar sekolah menengah itu. Okey, kalau kamu tengok dekat dapatan kes, kemahiran mendefinisi masalah berada di 3.6. Kemahiran menjana alternatif berada di 3.7. Kemahiran menyemak risiko berada di 3.5 dan juga kemahiran memilih alternatif itu berada di 3.6 lebih dan juga kemahiran menilai keputusan itu berada di 3.7. Kita tengok pada dua kotak merah yang cikgu tandakan itu. Okey, bila murid dapatan kajian ini mendapati murid-murid tersebut apabila berhadapan dengan kemahiran mendefinisi masalah dan kemahiran menyemak risiko, mereka mendapat skor yang rendah. Okey, bila kata rendah maksudnya dalam kalangan murid-murid yang dinilai ini, yang ditakbir ujian ini, mereka ni tak mendefinisikan pun masalah yang ada tu. Dia tak mendefinisikan apa punca masalah tu. Dan dia tak menyemak risiko yang ada. Dia main buat je keputusan. Jadi itulah dapatan kajian yang dijalankan oleh penyelidik. Jadi sebagai satu peringatan kepada kita semua, bila kita berhadapan dengan kemahiran membuat keputusan, kita nak mahir membuat keputusan ni, kita kena tengok dulu definisi dia apa. Apa masalah kita tu? Sebenarnya apa masalah kita ni? Jadi kita kena faham masalah kita, barulah kita boleh cari jalan penyelesaian untuk membuat keputusan yang betul supaya keputusan yang dijalankan itu memenangkan kita. Okey, jadi nak tak nak kita kena faham masalah kita dan kena semak risiko. Maksudnya jangan buat keputusan main buat aja, tak fikir dah kesan dia. Kita tak semak dah risiko. Sampai kan kita fikir nak keputusan je. Okey, kesan-kesan tu kita tak fikir dah. Okey, janji aku dah buat keputusan. Tak boleh macam tu. Kita kena faham masalah apa yang nak diselesaikan, nak dicari keputusan tu dan kita kena semak risiko yang ada supaya keputusan itu berjalan dengan baik. Okey, kita pergi pula kepada langkah membuat keputusan. Okey, langkah membuat keputusan ini sebenarnya ada 3 sahaja langkah membuat keputusan. Okey, first of all, kita kena mengenal pasti perkara yang perlu dibuat keputusan. Macam yang cikgu cakap tadi, kena fahamlah apa benda yang nak dibuat keputusan ni, masalah apa ni, apa isu yang sampai kena buat keputusan penting ni. Jadi nak tak nak kena kenal pasti perkara yang perlu dibuat keputusan. Kita kena soal diri kita sendirilah. Apa bentuk keputusan yang perlu dibuat ni? Contohnya nak bagi pinjam buku dengan kawan. Okey, boleh ke nak bagi? Kawan kamu nak pinjam buku kamu. Buku tu penting untuk kamu. Kamu nak guna buku tu. Jadi, kenal pasti. Perlu tak aku bagi dengan kawan aku? Kawan baik ni nak pinjam buku ni. Homework tak siap lagi. Tapi kita nak siapkan lagi, tak siap lagi. Kena siapkan, cikgu dah minta. Okey. Macam mana nak buat? Okey, itu langkah yang pertama. Kena kenal pasti apa yang perlu dibuat. Okey. Lepas yang kedua, kenal pasti pilihan-pilihan yang ada. Pilihan yang ada tu macam mana cikgu? Pilihan-pilihan yang ada. Kita dapatkanlah maklumat. Okey. Pertama sekali, kawan kita pinjam buku kita kan? Okey. Kenal pasti pilihan-pilihan yang ada sebelum kita buat keputusan nak bagi pinjam kepada kawan kita. Okey. Senaraikan beberapa rasional yang
kenapa kita kena bagi kawan kita pinjam? Okay. Mungkin kita kata, oh mungkin dia ada masalah, okay, mungkin dia ada perlu sangat supaya dia tak dikenakan tindakan denda oleh cikgu. So kita buatlah pilihan. Janganlah kita terus buat keputusan bagi pada kawan kita buku tu, sedangkan kita nak guna. Tapi kita kena buat pilihan yang ada. Kena pasti pilihan-pilihan yang ada supaya sebelum kita bagi pinjam buku itu pada kawan kita, kita dah ada, kita dah semak dah. Okay, boleh tak bagi? Okay, nak bagi pinjam, agak-agak dia boleh pulangkan tak? Ataupun nak bagi pinjam ni, agaknya sempat tak aku nak siapkan? Ataupun cikgu marah, sebab cikgu dah pesan, jangan bagi pinjam pada kawan. So pilihan-pilihan yang ada itu kita kena kenal pasti. Okay, boleh ataupun tidak. Okay, dan yang terakhir, kita kena mengkaji baik buruk setiap pilihan itu. Okay, kita kena kajilah baik buruk. Okay, kalau bagi pinjam dia, selesai tak kerja aku? Memanglah bagi dia, mungkin dia dah pinjam buku kita, selesai masalah dia. Tapi masalah bagi kita pula. So kena kajilah setiap pilihan yang kita buat tadi tu, kena kaji baik buruk, pro and cons dia kan, bagi setiap yang kita senarai tadi. Okey tak bagi pinjam? Kalau bagi pinjam, dapat tak balik? Kita nak siapkan kerja kita. Sedangkan cikgu dah pesan jangan bagi pinjam. So semua benda itu, yang pertama sekali dalam langkah membuat keputusan, yang pertama kita recap balik, kena kenal pasti perkara yang perlu dibuat keputusan. Janganlah main hentam je membuat keputusan. Tak boleh macam itu. Dan yang seterusnya, kenal pasti pilihan-pilihan yang ada. Bila dah kenal pasti apa yang perlu dibuat keputusan, kita kena cari pilihan-pilihan dia. Bila ada pilihan-pilihan yang ada untuk membuat keputusan tu, kena pula tengok baik buruk setiap pilihan itu. Okay, bila kita dah dapatkan satu solusi yang betul, maka barulah kita buat keputusan. Okey, kita sampai kepada penghujung dia, iaitu rumusan. Okey. Kemahiran membuat keputusan ini melibatkan proses mental seperti pemikiran kreatif dan kritis serta penaakulan, mengurus konflik dalaman bagi membuat pilihan terhadap alternatif yang ada, melibatkan proses membuat ramalan situasi masa depan. Mungkin macam complicated sangat kan, tapi sebenarnya simple saja. Kemahiran membuat keputusan ini adalah satu skill di mana kita akan mengenal pasti apa sebenarnya yang perlu dibuat keputusan, apa faktor-faktor yang boleh membantu kita ataupun elemen-elemen yang boleh membantu kita dalam membuat keputusan, dan keputusan yang nak dihasilkan itu mestilah satu keputusan yang solid dan memberi kesan yang baik kepada kita dan orang lain. Jadi itu adalah apa yang dipanggil kemahiran membuat keputusan. Okay, kalau cikgu recap balik, faktor-faktor yang mempengaruhi, dia ada 5: pemikiran dan emosi, sosial, rakan sebaya, media dan masyarakat. Dan kenapa kena membuat keputusan, dan langkah. Langkah ada 4 saja. Sebenarnya setiap hari kita membuat keputusan dalam kehidupan kita. Contohnya hari ni nak makan apa, tengah hari nak makan apa, malam nak makan apa. Semua itu melibatkan elemen dalam membuat keputusan. Skill kita. Sebenarnya kamu semua dah master dalam membuat keputusan. Mungkin akan ada yang kata, saya sering kali membuat keputusan yang salah cikgu. Saya rasa saya ni tak pandai membuat keputusan. Sebenarnya membuat keputusan itu adalah satu skill yang dibentuk setiap masa. Makin kita dewasa, insya-Allah makin kita lebih bijak dan mahir dalam membuat keputusan. Kerana kamu masih berada di bangku sekolah, banyak perkara yang perlu kamu baca, belajar, dan nanti bila kamu meningkat dewasa, dah masuk institusi pendidikan tinggi ataupun dah mula bekerja, insya-Allah pendedahan yang kamu terima semasa dalam PRS ini akan membantu kamu untuk kamu develop skill dan juga
nilai tambah kepada diri kamu bila kamu dah masuk universiti dan bila masuk kerja nanti. So itu sahaja perkongsian cikgu pada petang ini, dan ini adalah soalan latihan untuk kamu sekadar untuk pengukuhan, iaitu yang pertama, berikan definisi membuat keputusan. Yang kedua, senaraikan faktor yang mempengaruhi dalam membuat keputusan. Dan yang ketiga, sejauh manakah pengaruh rakan sebaya membantu dalam membuat keputusan. Ini soalan nombor 3 tu cikgu nak kamu jawab dalam ayat kamu sendiri. Dia tak ada istilah betul ataupun salah, tapi cikgu cuma nak melihat apa yang kamu faham, bagaimana pengaruh rakan sebaya itu membantu dalam membuat keputusan. Okey ataupun tak okey. Itu sahaja. Okey, sekian. Terima kasih atas kerjasama kamu semua hari ini. Sekiranya ada apa-apa nanti boleh berhubung kemudian lah. Okey, jadi cikgu serahkan kembali kepada Cikgu Hasnan. Okey, terima kasih semua atas kehadiran anda semua. Terima kasih kepada Cikgu Ilham di atas bersedia untuk berkongsi pada minggu ini. Okey, so topik yang kita dah cover hari ini adalah topik yang keempat. Anda tinggal lagi satu saja lagi topik yang terakhir. Okey, dan insya-Allah dalam 2 minggu lagi kita akan ada kelas untuk topik yang terakhir sebelum anda semua layak untuk ditauliahkan. Okey. Jadi untuk soalan latihan yang Cikgu Ilham bagi tadi, saya akan masukkan dalam Google Classroom. So anda semua akan buatlah dalam Google Classroom seperti tugasan-tugasan yang sebelum inilah. Okey. Okey. Apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasih di atas kehadiran anda semua, kehadiran Cikgu Ilham juga kerana sudi untuk berkongsi kepada yang lain. Okey. Dan jangan lupa pastikan selepas sahaja tamat sesi kita ni, okey, latihan, laporan latihan telah pun boleh diakses dan anda semua bolehlah melaksanakan membuat laporan tersebut. Okey, so itu sahaja dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.